Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan forum. Tajuk forum kami ialah Bahasa dan Sastera Melayu di Persada Antarabangsa. Mampukah menjadi realiti atau sekadar ilusi? Saya Siti Nurajila binti Muhammad Zamri sebagai pengerusi. Saya Nur Syazah Danila binti Nur Sazwan selaku ahli panel pertama. Saya Nur Farisha binti Zufri selaku ahli panel kedua. Saya Nasyairah Balki binti Muhammad Fazli selaku ahli panel ketiga. Saya Muhammad Syabin Baram selaku panel keempat. Percubaan pertama, bahasa Melayu, bahasa ibunda, bahasa bercanda, bahasa berseloka. Percubaan kedua, bahasa Melayu, bahasa perpaduan, ketepikan perbezaan. Percubaan ketiga, Bahasa Melayu, Bahasa Nusantara, mari kita martabatkan. Percubaan keempat, bahasa Melayu, bahasa jiwa bangsa. Percubaan kelima, bahasa Melayu, bahasa ilmu, ayuh kita bawa ke pentas dunia. Bahasa Melayu, bahasa perkasa, mari melangkah ke persada antarabangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Forum 1 Malaysia. Saya Siti Nurajila akan bersama-sama anda sekalian untuk mempengerusikan forum kita pada pagi ini. Apa khabar semua? Terima kasih saudara pengerusi, saudara. Alhamdulillah, khabar baik. Saudara bagaimana? Alhamdulillah. Berada dalam keadaan sihat walafiat. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua. Nampak yakin dan tenang berada di sebelah kanan iaitu saudara Nur Farisha binti Zulfri. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudara pengerusi. Datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudara juga. Ya, sudah pasti saudara Farisha. Topik bual bicara kita pada hari ini memang menarik menjadikan kita terpanggil untuk membincangkannya. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan ahli panel kita yang ketiga, iaitu Nur Syairah Balkis binti Fazli. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik. Maka saya berada di sini bersama-sama saudara dan para hadirin. Salam forum buat semua. Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan baik. Salam forum buat semua. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudara Syazah dan Ansyah. Namun saudara memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keistimewaan bahasa dan sastera Melayu untuk melangkah ke persada antarabangsa. Terima kasih saudara pengerusi, saudara Siti Nurajila. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sungguh menarik. Soalan yang dilakukan tentang keistimewaan bahasa dan sastera Melayu. Apakah sebenarnya kekuatan bahasa sastera Melayu sehingga kita berani berbicara tentang usaha-usaha memperkasakan bahasa sastera orang kita hingga ke persada antarabangsa? Saudara pengerusi ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Bahasa Melayu kian menjadi bahasa antarabangsa dan juga menjadi lingua franca daerah Kepulauan Melayu atau Nusantara. Zaman berzaman sejak abad ke-7 lagi, bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran rasmi kerajaan Sriwijaya yang besar serta luas jajahan takluknya yang meliputi Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Semenanjung, Tanah Melayu dan segenting Kra. Maka bahasa Melayu turut disebarkan. Bahasa Melayu mengalami kegemilangan dan diangkat menjadi bahasa yang penting pada abad ke-12 atau abad ke-13 apabila Islam bertapak di Kepulauan Melayu. Kegiatan sastera juga berkembang pesat. Banyak buku terjemahan yang diterbitkan seperti Darul Museum. Selain karya saduran atau tulisan asli seperti Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang Laut Melaka. Sidang hadirin yang dihormati, keindahan bahasa Melayu dan nilai estetika sastera Melayu turut menarik minat
orientalis barat. Pada zaman peperangan dunia kedua, bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di kelima buah negeri Melayu. Tidak bersekutu, manakala di negeri Melayu bersekutu, bahasa Melayu masih digunakan di beberapa jabatan seperti di pejabat polis yang melibatkan pegawai dan kaki tangan berbilang bangsa. Jelaskan di sini bahawa bahasa Melayu mendapatkan tempat di persada antarabangsa sejak sekian lama. Mengapakah kita bersifat prejudis terhadap bahasa kita sendiri? Sikap kita tak ubah peribahasa, tidak dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Sebaiknya kita perlu bermartabatkan bahasa Melayu di tanah tumpah darah kita ini. Terima kasih. Kembali semula kepada saudara pengerusi forum. Sidang hadirin. Terima kasih saudara ahli panel pertama, saudara Syazah dan Amsyah. Benar kata saudara tadi, Syazah dan Amsyah, kita harus berusaha tanpa kenal erti jemu untuk menjadikan bahasa dan sastera Melayu diterima masyarakat antarabangsa. Hindarkan daripada bersifat pesimistik. Kalau kita tidak berusaha, manakah dapat hasil manisnya? Hadirin sekalian, seterusnya saya mohon penjelasan ahli panel kedua, saudara Farisha, badan-badan yang terlibat dengan proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu. Sehingga akhirnya matlamat kita meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa wahana komunikasi di persada antarabangsa akan terlaksana. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Persoalan tentang badan-badan yang terlibat dengan proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu mengingatkan saya terhadap peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan pada 22 Jun tahun 1956. DBP diberikan kuasa autonomi untuk menyusun rancangan pembinaan untuk menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku yang serupa sektor swasta. Pelbagai aktiviti dijalankan untuk mengembangkan potensi bahasa Melayu. Penerbitan buku ilmiah dan karya sastera, kerjasama bahasa Malaysia dan Indonesia serta penerbitan kamus, pembentukan kosakata dan istilah kata. Kerjasama untuk melaksanakan pelbagai program dengan pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM telah ditubuhkan pada Julai 1997. Secara tamsilnya, kerjasama antara DBP dan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI telah menunjukkan jelas jumlah peningkatan penggunaan bahasa Melayu di luar negara. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, usaha yang dilakukan secara istiqomah menyuluh jalan buat kita menggerakkan usaha menerobos dunia sejagat yang lebih luas. Sekian, saya kembalikan kepada saudara pengurusi forum. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudara ahli panel kedua. Saudara Nur Farisha berhubung peranan badan yang terlibat dengan proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa dan sastera Melayu. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua tadi. Soalan saya yang seterusnya buat ahli panel ketiga mungkin agak bertentangan dengan kupasan ahli panel pertama dan kedua yang membicarakan isu mungkar dan berserinya bahasa Melayu. Saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga, saudara Balkis, tentang permasalahan dan kekangan yang terpaksa kita hadapi sehingga merencatkan usaha kita memartabatkan, memerkasakan dan melestarikan bahasa Melayu untuk meletakkannya di persada antarabangsa. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi forum, rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati. Isu tentang pendaulatan, pemerkasaan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu tidak pernah lekang dalam mewarnai isu-isu semasa. Bahasa Melayu dilihat semakin dipinggirkan walaupun kedudukan bahasa Melayu tidak dapat dipertikaikan kerana tertakluk perkara
152 Perlembagaan Persekutuan abad ke-21. Antara cabaran perdana bahasa dan sastera Melayu ialah sikap masyarakat yang memandang rendah Melayu sebagai bahasa kelas kedua. Mereka beranggapan bahasa Melayu diturunkan oleh masyarakat kelas bawahan. Lantas, bahasa Inggeris dianggap bahasa keelitan penuturnya. Rentetan daripada pengaruh bahasa Inggeris. Wujudlah bahasa rojak akan berangsur menghakis kekuatan suatu bahasa. Bahasa yang tersebut menimbulkan kerugian berganda kepada murid iaitu 75% dalam 3 pelajaran terbabit bahasa Inggeris, sains dan matematik. Jelaslah pada hari ini bahasa Melayu menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan fungsinya. Setakat ini sahaja sidang hadirin yang saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi. Terima kasih kepada ahli panel ketiga, Saudara Balkis yang telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu sama ada dalam penggunaannya secara rasmi atau penggunaan dalam perhubungan sosial. Sedih apabila memikirkan tentang nasib bahasa Melayu yang bagai mengikut di tepi kantang seolah-olah dianaktirikan oleh anak watannya. Hadirin sekalian, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel untuk mengatasi cabaran bahasa Melayu terutamanya pada era globalisasi ini. Saya mulakan dengan soalan pertama buat ahli panel pertama iaitu Saudara Syazah tentang langkah-langkah oleh pihak kerajaan untuk meletakkan bahasa Melayu pada kedudukan dan statusnya yang betul. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi forum Siti Nadilah. Menjawab soalan saudara, kita harus mengakui kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Saya teringat pendapat ahli panel kedua saudara Nur Farisa yang ada menyebut peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengembangkan bahasa dan sastera Melayu. Bukan begitu, saudara Nur Farisa? Ya, benar saudara. DBP sebagai badan berkanun kerajaan saya, kita telah memainkan peranannya untuk berkembang dan memperluas penggunaan bahasa Melayu, terutamanya dari aspek penerbitan buku-buku dan majalah bahasa Melayu. Maksud saya, saudara ahli panel pertama mungkin boleh membicarakan tentang kerajaan yang telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan paling penting bahasa wahana, pemikiran tinggi dalam masyarakat berilmu di negara kita. Baiklah saudara pengerusi, saya teruskan kupasan berhubung peranan kerajaan. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Dasar bahasa kebangsaan mengatakan bahawa perjuangan memartabatkan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970 sebagai Universiti Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Demikianlah apabila bahasa Melayu sudah dimartabatkan di negara sendiri dijunjung tinggi. Sekian sahaja daripada saya tentang peranan kerajaan dan memastikan bahasa Melayu. Kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih saudara Syazah. Sungguh besar peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan yang saudara Syazah terangkan. Ternyata dasar bahasa kebangsaan telah meletakkan bahasa Melayu ke tempatnya, sehingga kita dapat menggunakan bahasa Melayu dengan sepenuh hati dalam medan bual bicara ini. Tak begitu ahli panel semua? Ya, benar saudara. Ya, benar saudara. Hal ini merupakan antara usaha yang dilaksanakan pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Malaysia. Bukan itu sahaja, di peringkat antarabangsa, Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu atau PABM telah diadakan sejak 8 tahun yang lalu. PABM dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Kabinet Malaysia dalam mesyuaratnya pada tahun 2008 telah bersetuju untuk memberikan penerapan projek nasional kepada PABM bersesuaian. Jelaslah di sini usaha pengantarabangsa bahasa Melayu
turut menjadi agenda pihak kerajaan. Aduhai, nampaknya saudara Amsyar mengingatkan saya kepada kepatahan gadis manis dari negara matahari terbit bernama Hatsune Yanai berbicara tentang makna kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dan menjadi juara pidato antarabangsa kategori antarabangsa di PKC Putrajaya pada bulan Mac yang lalu. Wah, saudara ahli panel ketiga terkenang seseorang nampaknya. Ya, sedikit terkenang kerana semua peserta dari pelbagai negara di dunia berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan pidato masing-masing. Hak mengapa saudara? Saya memahami isi hati saudara. Terima kasih saudara ahli panel kelima dan ketiga atas pandangan saudara-saudara sebentar tadi. Menyentuh tentang peranan pihak dan bolehkah ahli panel kedua saudara Farisha memberikan pandangan saudara tentang peranan yang dimainkan oleh pihak pertubuhan bukan kerajaan? Terima kasih saudara pengurusi forum. Membicarakan tentang peranan pertubuhan bukan kerajaan atau sastera Melayu, saya tertarik dengan kerjasama yang turut diberikan oleh badan bukan kerajaan iaitu GAPENA atau Gabungan Penulisan Nasional. GAPENA yang ditubuhkan pada 23 Oktober 1970. Hakikatnya, peranan Gabungan Penulis Nasional atau GAPENA dalam membangunkan bahasa dan kesasteraan Melayu di negara kita tidak boleh dipandang remeh. GAPENA telah berjaya menggabungkan semua penulis tanah air untuk berkarya, melaksanakan pelbagai pertandingan segembara, seminar untuk mengembangkan bahasa dan sastera Melayu. GAPENA juga bekerjasama dengan ERAT untuk menerbitkan karya agung penulis tersohor dan kesasterawan negara. Saudara pengerusi, rakan panel dan hadirin sekalian, perkembangan bahasa Melayu di sektor swasta juga telah dilaksanakan melalui gerakan bahasa kebangsaan sektor swasta pada tahun 1998. Antara program dilaksanakan ialah kempen penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. Saya berpendapat sejak tahun 1996, kepekaan pihak swasta melaksanakan penggunanya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bukan begitu saudara pengerusi dan ahli panel? Ya, saya berpendapat dengan ahli panel kedua. Maaf, ya, saya sependapat dengan ahli panel kedua. Bagaimana pandangan ahli panel yang lain? Saya bersetuju. Pada hari ini, penggunaan bahasa Melayu di media massa, terutamanya media cetak dan media elektronik, sangat mementingkan aspek kebakaran tak kira sama ada dari aspek sekular atau tata bahasa. Ya, benar saudara. Hal ini sudah pasti merupakan indikator bahawa bahasa Melayu yang seragam sedang digunakan dan hasrat mengantara bangsa bahasa Melayu akan tercapai. Terima kasih kepada ahli-ahli panel. Seterusnya saya ingin meninjau pandangan ahli panel ketiga tentang peranan negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu. Terima kasih saudara Adilah, pengerusi forum kita pada hari ini serta sahabat ahli panel dan sidang hadirin. Peranan dari aspek wibawa bahasa, kedudukan dalam peranan bahasa Melayu tidak seharusnya terbatas pada peringkat negara semata-mata. Bahasa Melayu perlu diangkat menjadi bahasa serantau dan antarabangsa yang diiktiraf. DBD perlu memanfaatkan prasarana dan mekanisme sedia ada, terutamanya yang melibatkan hubungan dan kerjasama antara negara mengembang bahasa Melayu ke peringkat serantau dan antarabangsa yang dikongsi wawasan pelaksanaannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DPB. Rangkaian kerja institusional antara negara memang sangat munasabah dan forum kerjasama yang diwujudkan antara Majlis Bahasa Brunei, Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA), Majlis Antarabahasa Melayu (MABM). Demikian bagaimana kerjasama serantau membawa manfaat kepada perkembangan bahasa. Saya kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada saudara Balkis. Sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Ahli panel pertama. Saudara pengerusi, sahabat panel dan sidang hadirin bahasa jiwa bangsa. Rosak bahasa, rosaklah bangsa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa,
Ayo kita lestarikan perjuangan memartabatkan bahasa ke tahtanya. Akhirnya, salam daripada saya. Hasrat mengantarabangsa bahasa Melayu bukanlah angan-angan mak jenin atau impian di awang-awangan. Dengan izin Allah, iktizam padu dan komitmen itu semua, pihak kerajaan, rakyat termasuk kita generasi muda. Walau masih setahun jagung, darah setampuk pinang, mari kita usahakan yang terbaik buat bahasa dan bangsa. Sebagaimana sahabat ahli panel yang lain, pendirian dan rumusan saya juga serupa walau tidak sama membujur lalu melintang patah. Sekali kita mara, pantang kita berundur. Perjuangan memartabatkan bahasa Melayu ialah perjuangan luhur dan suci demi kesinambungan warisan bumi tercinta. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan berhikap. Pemikiran tadi rumusan buat bicara daripada semua ahli panel kita tentang pengantara bangsa bahasa Melayu, realiti atau sekadar ilusi. Tuntasnya, bulat air kerana perbentong, bulat kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu, kerana kaku jika tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya. Terima kasih kepada ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu pengantara bangsa. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat. Sidang hadirin yang dihormati, terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan pertandingan forum remaja ini. Saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.